Budi ni pun perhatikan. Makin lama dia tengok, dia kata, di bahagian depan, yang mana dekat track dia ni, betul-betul dekat tengah-tengah jalan, seperti ada satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian seolah-olah macam pendaki juga, berdiri tegak pandang ke arah track ni. Tiba-tiba dia terdengar pintu dibuka dan kemudian dihempas. Tang gitu. Kejut dia. Dia kata dia toleh-toleh ke belakang, pintu lagi sekali nampak dah terbuka dan kemudian betul-betul kat depan pintu dia macam ada orang yang lalu. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah saya. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee, jom Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ini. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Ipin. Yang mana Ipin ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia baru pulang daripada kerja. Yang mana kisah ni berlaku di rumah dia lah. Dan kisah dia berbunyi begini. Ipin nyatakan di dalam kiriman dia ni, yang dia ni bekerja sebagai seorang mekanik ataupun dalam bahasa pasar kita pomen lah kan. Dan dia bekerja di sebuah, orang kata, bengkel membaiki kenderaan ataupun lebih tepat lagi baiki kereta. Dan pernahlah berlaku yang mana pada waktu itu adik ipar dia ingin melangsungkan majlis perkahwinan. Dan dia kalau ikutkan dia nak ambil cuti lah pada hari Rabu, Khamis dan juga Jumaat. Kira seminggu lah sambung sampai Sabtu Ahad. Dan dia nak pulang ke kampung. Okay, yang mana dia ni tinggal di Negeri Sembilan dan kampung isteri dia pula terletak di Pahang. Dan dia dah janji dengan isteri dia, tapi bila dia masuk saja kerja, dia pun mohonlah cuti untuk dia pulang ke kampung. Tapi malangnya disebabkan banyak kenderaan pada waktu itu dan jumlah pomen ataupun mekanik dekat bengkel ni tak banyak, cuti dia tidak diluluskan. Dan dengan duka citanya dia telefon isteri dia, yang mana dia cakap yang dia tak dapatlah nak balik kampung hari ni kan. Kalau nak balik kena tunggu hujung minggu, dia cakap macam tu. Dan isteri dia kata, alah, sebab dia nak bantu daripada segi orang kata apa, persiapan lah kan untuk majlis ni. Dan bila dia duk fikir-fikir, Ipin ni cakap tak apalah macam ni, kereta ada kat rumah, awak bawa kereta balik kampung. Isteri dia boleh bawa kereta dan Ipin ni pula pergi kerja naik motor. Dan isteri dia kata, boleh ke? Tak apa, nanti hujung minggu saya balik naik motor. Lagipun tak jauh, saya nak lepaskan awak bawa kereta pun saya tak risau. Dia cakap itulah, diizinkan isteri dia untuk bawa kereta. Lama juga isteri dia fikir dan kemudian baru isteri dia decide hantar mesej ataupun WhatsApp pada dia yang mengatakan okey, dia jadi balik.
Okey. Dan sebelum isteri dia bertolak, dia memang dah bagi tahu isteri dia dulu, nanti waktu nak dah bertolak nanti jangan tutup lampu rumah, buka kan, buka walaupun isteri dia gerak siang, buka je sebab malam dia balik kira rumah terang lah, tak adalah rumah gelap. Okey, isteri dia just okey je lah benda tu. Dan dia pun buatlah kerja dia macam biasa sampailah waktu kerja dia habis. Waktu kerja dia habis dan dia pun dah tahu isteri dia tak ada kat rumah kan. Dia pun pergilah kedai makan dulu, lepak makan dengan kawan-kawan dia. Dia balik rumah dalam pukul 8 lebih macam tu. Baru dia sampai dekat rumah dia. Apabila dia sampai je, dia tengok memang rumah lampu tu buka lah. Dia terus buka dia punya pagar depan ni, masukkan motor dan kemudian tutup balik pagar. Waktu dia berjalan untuk menuju ke arah pintu dia, dia perasan di bahagian tingkap bilik dia, yang mana rumah ni adalah rumah setingkat lah. Di bahagian tingkap bilik ni, langsir ni seolah-olah macam ada orang yang selak dan kemudian lepas. Dia nampak langsir ni macam bergerak. Macam tu. Dan dia cakap dengan, dia terfikir dalam hati, dia terfikir yang mana adakah isteri dia tak tutup kipas. Dia fikir macam tu lah sebab dia nampak langsir bergerak kan. Okey, tak apa. Dia pun berjalan pergi sampai dekat dengan kawasan pintu dia, yang mana pintu nak masuk rumah dia ni, dia tak ada pintu kayu. Dia hanya ada pintu sliding saja. Dan kemudian langsir yang orang kata tak boleh tembus pandang ni diikat di bahagian tepi. Hanya ada langsir yang transparent je lah. Dan nampaklah dekat dalam rumah tu, isteri dia buka lampu, ada meja makan, ada sofa kan. Waktu dia nak berjalan pergi ke pintu ni, apa yang dia perasan di dalam rumah dia seperti ada orang yang mundar mandi. Seperti ada orang yang mundar mandi. Apa yang dia nampak ataupun apa yang dia boleh gambarkan di dalam kiriman ini adalah susuk tubuh yang serba hitam daripada atas sampailah bawah. Dan apa yang mendatangkan ketakutan kepada Ipin ni adalah cara dia mundar mandi ni laju tau. Macam berlari. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Dan waktu ni Ipin ni perhatikan betul-betul. Dia tak pergi betul-betul depan pintu lagi waktu tu. Dia hanya tengok saja dalam rumah dia. Benda tu bergerak, tiba-tiba benda tu berhenti betul-betul dekat tengah-tengah rumah tau. Yang mana seolah-olah macam tahu ada orang yang sedang tengok ke arah dalam rumah. Ipin ni cakap dia terus lari pergi ke arah pintu, cepat-cepat buka grill dan kemudian bayang-bayang itu ataupun susuk tubuh ini seolah-olah macam lari pergi ke satu ruangan yang terlindung. Dia buka je mangga, dia buka orang kata sliding ni, masuk. Pergilah dekat bilik dia, dekat ruangan dapur kan. Ruangan-ruangan yang dia tak nampak. Tapi memang tak ada sesiapa pun dalam rumah dia waktu tu. Sampai sekarang dia duk terfikir, apa yang dia nampak tu? Tahu dia cakap macam tu. Dan malam tu of course lah, bila dah kena gangguan macam tu, malam tu memang tak ada gangguan waktu dia tidur. Tapi dia susah nak tidur. Sebab dia fikirkan apa yang dia nampak tadi. Adakah benda itu betul-betul nyata ataupun hanya perasaan dia? Mungkin disebabkan dia penat ke, dia fikir macam tu. Dan itulah pengalaman ringkas yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Ipin. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Zulin. Yang mana Zulin nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang mana dia pada waktu itu sedang berurusan dengan seorang makcik. Yang mana dia sendiri tak tahu mana datangnya makcik ni. Kisah dia berbunyi begini. Okey, saya tak pasti Zulin ni tinggal di mana sebab dia hantar melalui Telegram voice note kan, dia hantar melalui voice note. Dan kalau saya dengar dia punya bahasa dia seolah-olah datang daripada utara. Mungkin daripada Kedah ke, daripada Penang ke, macam tu lah. Saya assume dia duduk di sana sebab saya tak tahu dia duduk kat mana. Dikatakan kisah ini berlaku pada satu hari yang mana dia ni pulang kerja pada pukul 7 malam. Yang mana suami dia pula balik dalam pukul 5.30 macam tu. Dia balik memang suami dia akan ambil hari-hari. Jadi bila dia sampai rumah, dua-dua ada kat rumah lah, senang cerita macam tu. Dan selepas saja suami dia ambil dia daripada pejabat,
Dia terus bertolak sampailah ke rumah. Sampai rumah lebih kurang pukul 7.30, 7.45 macam tu. Ini apa yang dinyatakan di dalam orang kata kiriman dia ni. Apabila sampai rumah, dia sendiri bagi tahu yang mana orang rumah kan, bila namanya isteri, balik boleh ke terus rehat? Tak kan? Mesti ada kerja-kerja lain yang dia buat. Pergi dapur lah, mula masukkan baju dalam mesin basuh. Ada je lah kerja-kerja yang dekat rumah pula kan. Yang mana suami dia pada waktu tu cakap dengan isteri dia yang mana dia nak naik ke bilik atas untuk mandilah sebab dia nak solat kan. Dan si Zuli ni pula pada hari tu dia sedang datang bulan. Jadi dia kata dengan suami dia, tak apalah bang, abang pergi mandi dulu, sekejap lagi saya naik atas. Okey, suami dia pun naik, yang mana semua tertutup ni, pintu tutup, tingkap tutup, apa semua. Waktu dia tengah buat kerja dekat bahagian dapur, okey, dia seolah-olah macam dengar ada orang memberi salam daripada luar rumah dia. Jadi dia pun keluar daripada dapur, dia kata, rumah sebelah kot. Sebab suara bagi salam ni seolah-olah macam sayup tau. Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam tu. Jadi dia hanya berfikir, mungkin rumah orang lain kot kan. Dia tak fikirlah rumah dia. Tapi benda tu tetap bagi salam. Menyebabkan dia kata, siapa ni? Dia pergi ke bahagian tingkap yang boleh nampak luar rumah dia. Dia pergi, dia selak langsir, dia tengok, dia cakap apa yang dia nampak di depan pintu pagar besar rumah dia ni, berdiri seorang makcik. Yang mana makcik ni sedang bawa macam satu beg yang besar. Jadi dia fikir, makcik ni cari rumah orang ke? Dia fikir macam tu. Dia tengok jam waktu tu dalam pukul 8 lebih macam tu. Okeylah, tak apa. Dia pun pergi ke arah pintu, buka, Waalaikumsalam, dia cakap. Dia tak fikir hantu ke apa tak, sebab dia dengar benda tu bagi salam. Jadi dia anggap yang makcik ni adalah orang lah. Dia pun keluar dan kemudian pergi ke arah makcik ni. Kemudian dia cakap makcik ni, ya makcik, kenapa? Dia cakap macam tu kan. Nak beli tak? Makcik ada jual kerepek, dia cakap macam tu. So si Zuli ni cakap, tak apalah makcik. Tak apa, saya tak nak, dia cakap macam tu. Belilah satu je. Makcik dah jalan jauh ni, tapi daripada tadi makcik bagi salam, ada yang tak keluar. Hari ni makcik tak jual satu pun lagi, dia cakap macam tu. Zuli ni pula dia jenis hati dia lembut. Hati dia lembut tau. Jadi kesian dekat makcik ni, dia kata, bolehlah makcik, bagilah satu. Dia kata, berapa ringgit? Makcik tu pun bagilah tahu dia kan berapa harganya. Dia pun ambil satu paket tu ataupun satu ni, dia letak dekat atas ni. Lepas tu dia kata, sekejap, beg duit saya dekat dalam lah makcik, sekejap Waktu dia pusing, dia nampak suami dia turun daripada tangga. Yang mana suami dia turun pada waktu tu dengan berseluar pendek dan kemudian sedang lap rambut dia dengan tuala. Jadi dia terus panggil suami dia, bang, ambil duit saya bang dalam beg. Dia cakap macam tu. Dan entah macam mana, mungkin suami dia tak dengar ke apa ke, dia panggil 2-3 kali. Dia bercakap dengan makcik tu, makcik tunggu sekejap ya, saya masuk dalam dulu ambil duit. Sekejap lagi saya keluar, sekejap. Makcik tu hanya angguk je, tak jawab apa pun. Okey, dia pun masuk dalam, pergi ke arah beg tangan dia, dia keluarkanlah beg duit dia kan. Lepas tu suami dia keluar daripada dapur. Kemudian suami dia kata, awak pergi mana? Tak adalah, ada makcik tu dia jual kerepek, kesian pula saya tengok. Tak ada, dia tak jual satu pun hari ni. Awak kenal ke? Tak tahulah, mungkin dia bukan orang sini kot, dia cakap macam tu. Okeylah, suami dia pun berjalan pergi ke arah tingkap lah. Tingkap, tengok arah luar tingkap ni, dia tengok. Lepas tu suami dia masuk balik tau. Suami dia tak keluar pun, dekat tingkap je. Si Zuli ni pula dia terus keluar menuju ke arah pagar. Dan kemudian dia dapati makcik tu dah tak ada dah. Dan kerepek yang dia letak dekat atas tembok ni tadi ada. Pada waktu tu dia kata, alamak ni aku tak bayar lagi ni, makcik ni pergi mana pula kan. Dia pun cubalah perhati kiri kanan. Memang kawasan lorong rumah dia pada waktu tu sunyi lah. Tak ada orang dekat luar rumah. Dia pun kata dia ambil kerepek tu bawa masuk. Dan kemudian dia macam terfikir, makcik ni pergi mana kan. Suami dia agaknya nampak riak muka isteri dia. Dia pun tanya, kenapa? Tak ada, saya nak bayar kerepek ni, makcik ni dah tak ada, dia kata macam tu. Dan suami dia kata, lah, dia pergi rumah orang lain dulu kot, apalah, kejap lagi mesti dia datang balik. Okey, dia pun tunggu, makcik tu tak datang. Sampaikan dia kata dengan isteri, dengan suami dia, bang, saya mandi dululah, kalau makcik tu datang abang bayarkan. Duit ada dalam beg saya lah, dia cakap macam tu. Tak apa. Okey. Dia pun naik mandi apa semua, sampailah pukul 12 malam dia tunggu. Dia kata makcik tu tak datang balik. Makcik tu tak datang balik. Jadi dia berbelah bagilah nak makan ke tidak ni kan. Dia tak bayar lagi.
Dan suami dia kata, tak apalah, awak letak dulu kat dapur. Kot-kot lah besok pagi dia datang. Ini pun dah pukul 8 lebih dah. Awak agaknya masuk lama sangat. Dia pun jalan kan. Suami dia cakap macam tu lah. Okay, dia pun berfikiran positif. Betul lah tu agaknya. Okay, tak apa. Dia letak di bahagian dapur dekat rak tau. Dekat satu rak. Yang mana lepas tu dia naik untuk tidur. Keesokan harinya, dia tidak bekerja. Samalah dengan suami dia. Dua-dua hari cuti kan. Dia pun pergi ke arah dapur untuk membuat sarapan pagi. Bila dia masuk saja ke bahagian dapur, dia mulalah ambil roti dan sebagainya. Suami dia turun, terus duduk dekat meja makan. Waktu dia berjalan melalui rak ni tadi, dia terperasan plastik kan, plastik kerepek ni tadi. Dia kata, alah, makcik tu tak datang ke hari ni Dia kata macam tu kan. Tapi dia tengok plastik ni semalam macam kembung tau. Tapi hari ni dia macam lepeh. Dia pun tarik plastik tu keluar. Alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak di dalam plastik ni tadi, apa yang dia gambarkan dekat dalam kiriman dia, dia nak kata kayu pun tak, nak kata daun pun tak. Dia macam kayu-kayu, ranting-ranting kan, yang basah serta ada beberapa helai rambut. Waktu ni dia terlepas dia punya plastik tu, menjerit dia. Suami dia pergi ke bahagian dapur, tanyalah kenapa kan. Dan kemudian dia kata, bang, ni kerepek semalam, kenapa jadi macam ni? Suami dia angkat, suami dia kata, apa benda ni? Tak tahu. Okey. Suami dia pun bawa keluar untuk tanam lah kan. Sebab dah tentulah nak makan pun tak boleh. Dia pun bawa keluar, dia cangkul. Tak macam mana terkena pada plastik ni tadi. Ini suami dia cerita Dia masa dia cangkul tu terkena pada plastik tu. Plastik tu koyak. Dan kemudian bau yang keluar daripada plastik tu busuk sangat. Dia tak tahu apa benda tu, tapi memang busuk. Ni suami dia cakap lah. Terus suami dia tanam, masuk dalam rumah. Sampai sekarang dia tak nampak lagi makcik tu mana. Tahu. Dan selepas daripada kejadian itu, dia ni, si Zulin ni, pernahlah pergi ke satu event yang mana diadakan oleh jiran dia lah. Dan dekat situ dia jumpalah kejiranan dia kan, jiran-jiran dia yang lain. Dan dia tak buka pun cerita pasal makcik ni pada mulanya. Tapi ada salah seorang daripada jiran dia yang bercerita pasal benda ni. Menyebabkan Zulin cakap, kau pun kena juga ke? Kau pun kena? Siapa makcik tu? Semua orang tak pernah nampak tau. Dan ada beberapa buah rumah yang pernah kena jugalah gangguan yang sebegitu. Yang paling teruk, ada salah seorang daripada jiran dia yang dah makan pun kerepek. Dan kemudian bila tak habis, diikat pakai getah kan, dia letak dekat atas meja. Besok pagi dia tengok, jadi rupa yang tu lah Zulin tu nampak. Kayu apa semua. Muntah habis pagi tu. Yang dah makan kan, muntah. Apa yang dia makan ni? Tak tahulah apa motif benda tu, gangguan dia tu apa orang kata apa? Ada orang hantar ke? Tapi kalau ada orang hantar mesti spesifik kan pada seseorang. Tapi ni banyak rumah yang kena. Dia macam lebih kurang macam cerita kalau kat asrama kan, makcik karipap macam tu lah kan. Tapi makcik karipap ni ada ke yang makan karipap pun tak ada kot kan. Dan cerita ni boleh dikatakan urban legend lah. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi Zulin kata kejadian ini benar-benar memberikan ketakutan kepada dia. Bila masa dia takut adalah pagi tu. Pagi tu bila dia nampak keripik tu dah berubah menjadi yang saya cakap tadi kan. Benda yang berbau busuk tu. Dia tak tahulah kalau malam tu dia makan, tahulah apa yang dia makan. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Zulin. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Budianto. Tapi dia nyatakan dalam kiriman boleh gelar dia sebagai Budi je lah. Orang kawan-kawan dia panggil dia Budi. Anda dengan nama dia anda dah tahu kan dia ni daripada mana. Pengirim kita ni tinggal di area Sumatera Barat, di negara jiran kita lah, iaitu Indonesia. Dan dia nak berkongsi dengan kita semua dua pengalaman ekstrim. Pada saya ini pengalaman ekstrim lah. Dua pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia menjadi tour guide ataupun malim gunung untuk para pendaki gunung di sana. Kisah pertama ini berbunyi begini.
Budi nyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Sumatera Barat. Dan daripada zaman sekolah lagi, dia memang dah mula berjinak-jinak untuk bekerja lah. Tapi kerja-kerja kampung je. Sebab dia tinggal di area perkampungan. Jadi orang kata pelajaran apa semua tak berapa tinggi lah. Jadi apa yang dia boleh buat itulah. Dia bantu ayah dia dekat kebun apa semua. Dan ayah dia ni pula adalah seorang, boleh saya gelar kat sini ustaz lah. Dia adalah seorang guru agama di sebuah pesantren dekat sana. Pesantren ni kalau kat sini sekolah pondok lah, macam tu. Dan waktu dia umur 15-16 tahun, dia memang dah berjinak-jinak dah angkat barang untuk para pendaki gunung yang digelar dalam kiriman ni sebagai Gunung Kerinci. Gunung Kerinci tau. Mana bila saya search, gunung ni antara gunung yang besar jugalah dekat sana. Dan pada awalnya dia cuma angkat-angkat barang je, logistik kan. Tapi lama kelamaan dia mula jadi navigator, pernah juga dia jadi sweeper. Dua gelaran ini adalah, orang kata kalau para pendaki tahu kot, navigator ni biasa di paling depan sekali. Dalam grup ni di paling depan. Kalau sweeper paling belakang sekali. Dia akan memastikan yang tak ada orang yang tertinggal. Macam tu lah. Pada awalnya dia hanya tolong angkat-angkat barang je. Tapi waktu dia umur 20-an, kisah ni berlaku waktu dia umur 20-an yang mana navigator ni ataupun dia punya pemandu dia ni, juru pandu dia ni, dia ada 2 orang tau. Dia dengan partner dia. Tapi partner dia pada waktu tu tak ada. Jadi dia tanyalah si Budi ni, boleh tak tolong dia kan. Yang mana Budi ni pun dah tahu selok-belok pasal gunung ni. Dan Budi ni kata okey boleh. Dan waktu tu yang dia bawa ni, rombongan yang dia bawa ni, ada yang datang daripada Nigeria, ada yang daripada negara Europe lah. Dari Europe, ada juga yang daripada Indonesia sendiri. Ramai, lebih kurang dalam 18 orang waktu tu. Orang yang dibawa saja, tak termasuk dia dengan orang depan lah. Kalau campur dia dengan orang depan dah 20 orang kan, betul? Dan dia pada waktu tu jadi sweeper, duduk di paling belakang. Gunung Kerinci ni, bukannya kita boleh naik pagi, petang dah turun balik. Tak, gunung ni tinggi tau. Dan ada yang bermalam pun dekat gunung ni. Dia ada dia punya checkpoint dia. Lepas tu ada tempat shelter dia untuk kita berkemah. Dia kata macam tu. Dan kebiasaannya untuk sampai ke shelter ni, biasanya dalam senja. Dia orang target senja mesti dah sampai. Tapi pada hari tersebut, ada beberapa orang yang dia bawa ni, yang mana perempuan lah, kedua-dua orang ni perempuan, banyak songai tau. Banyak kerena, sakit kaki lah. Dia melambatkan pergerakan untuk sampai ke shelter ni. Yang mana waktu tu dah pukul 7 lebih petang, 7 lebih malam kan, 7 lebih malam. Baru sampai setengah perjalanan. Lambat kan? Jadi dia kata dia cuba push semua sekali. Naik cepat kan. Dan dia ada juga cakap dengan orang yang depan sekali lah, yang mana partner dia ni, yang mana boleh laju kau bawa je lah dulu. Aku bawa yang 2 orang ni. Dia cakap macam tu. Tapi navigator ni, orang yang duduk depan ni, tak bagi. Kawan dia kata jangan. Lagi sikit orang lagi bahaya. Sebab berlaku apa-apa kau seorang je. Jadi kita kena stick pada kita punya kumpulan kan. Dia cakap macam tu. Mungkin kawan dia tu orang lama kan. Dia waktu tu baru-baru lagi. So dia kata okey tak apalah, bila kawan dia dah cakap macam tu, dia teruskan juga. Naik. Dan malam tu pula dikatakan kabus amatlah tebal. Kabus tebal tau. Lepas tu cuaca agak sejuk. Dia pun naik. Waktu di tengah naik ni kan, dia duduk paling belakang kan. Dia tak tahu kenapa dia terdengar tau, di bahagian tepi, bukan depan tepi belakang dia, macam ada bunyi ranting kayu yang dipijak. Seolah-olah macam belakang dia pun ada orang lagi. Tapi beberapa kali dia toleh ke bahagian belakang, tak ada apa-apa. Tapi dia hanya berfikiran positif. Sebab depan-depan ni kan ada orang. Jadi mungkin ranting-ranting tu dipijak oleh orang depan. Dia boleh berfikir begitu. Dan dia ada juga terkena gangguan yang mana seperti ada orang yang panggil dia daripada belakang. Dan panggilan itu semakin lama semakin keras. Seperti contoh di tengah naik ni kan, ada orang panggil, Mas. Macam tu. Dia dengar daripada telinga dia. Jadi dia toleh belakang. Dia toleh belakang tak ada apa. Tapi bila dia toleh belakang, dia pandang depan balik kan, dia dengar daripada belakang macam ada bunyi ketawa. Hihihi. Macam tu. Bunyi ketawa dia lah. Kalau saya buat memang kelakar lah bunyinya kan. Jadi bila dia dengar bunyi ketawa tu, dia just endahkan. Okey. Endah pula. Tak endahkan.
ini bukan orang lah, ini gangguan lah dia kata kan. Sebab kawasan hutan kan, memanglah benda-benda tu memang ada. Ada satu waktu tu, di tengah naik ni, hari yang samalah, di tengah naik ni, tiba-tiba orang paling depan sekali, iaitu partner dia tu berhenti. Berhenti tau. Dan kemudian partner dia macam tengok je kat bahagian depan, menyebabkan dia macam tanya lah, oi kenapa tak jalan ni? Dia cakap macam tu. Dan kawan-kawan ataupun dia punya rombongan ni macam semua macam pandang-pandang ke arah depan tau. Pada orang ni lah. Orang ni hanya pandang ke depan, tegak je tengok dekat jalur yang dia nak naik ni, ataupun track yang dia nak naik. Terus si Budi ni jalan pergi dekat kawan dia, dan kemudian dia cakap dengan kawan dia, apa pasal tak jalan ni? Dia cakap itu. Dia cakap, kau nampak? Dia kata, dia tunjuk lah dekat depan ni kan. Dan si Budi ni pandang. Bila dia pandang, yelah, keadaan berkabus, dia tak apa-apa nampak pun. Dia kata, tak ada apa-apa lah, jalan lah. Dia kata kan, dah pukul berapa ni, kita nak sampai pukul berapa? Tapi kawan dia kata, tengok betul. Okey. Budi ni pun perhatikan. Makin lama dia tengok, dia kata, di bahagian depan, yang mana dekat track dia ni, betul-betul dekat tengah jalan, seperti ada satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian seolah-olah macam pendaki juga, berdiri tegak pandang ke arah track ni. Macam dia berdiri setempat je tau. Menyebabkan Budi ni ambil dia punya lampu suluh. Kan dia ada lampu suluh kat sini. Dia nak ambil satu lagi lampu suluh, nak suluh lah dekat benda tu. Tapi kawan dia tahan. Jangan, dia kata macam tu. Okey, tak apa. Kawan dia pun mula baca lah, komat kamit mulut kawan dia. Dan kemudian dia nampak susuk tubuh ni seolah-olah macam berjalan dan kemudian menuruni bukit. Korang dapat bayangkan tak? Tengah jalan tiba-tiba macam hilang macam tu. Dan Budi pandang kawan dia kata, okey, jom kita mulakan perjalanan. Tapi sebelum dia mulakan perjalanan, dia cakaplah dengan rombongan ni kan, yang mana kawan dia ni pandai berbahasa Inggeris, yang Budi ni kurang sikit. Jadi si kawan dia ni cakap, okey, stick pada orang kata line ni kan, satu barisan. Kalau ada salah seorang daripada anggota rombongan ini keluar daripada kumpulan ni ataupun macam menyimpang lah ke tempat lain, jangan kejar. Berhenti, berdiri dekat mana anda berdiri terakhir, panggil saya. Yang mana orang paling depan, panggil orang paling depan, orang tu akan kejar. Dia cakap macam tu. So yang lain semua ikut je lah, angguk-angguk. Okey, dia pun mulakan perjalanan. Jalan. Tiba-tiba ada seorang Mak Saleh ni, dekat rombongan ni lah, dia macam panggil kawan dia tau. Ini contoh saya bagi apa yang saya faham. Mungkin tengah jalan ni kan, tiba-tiba dia panggil, Sean. Ni mungkin nama kawan dia. Sean, where you doing? Where you going? Contoh kan. Dia pun nak pergi kejar kawan dia. Yang mana si yang paling depan lah kan, yang navigator ni kata, stop. Nak pergi mana? Dia tanya kan. Tu, kawan dia keluar daripada kumpulan lah, menyimpang kan. Dia kata, kan saya cakap jangan pergi mana-mana, berdiri je dekat situ. Nanti dia sesat, dia cakap macam tu. Tiba-tiba dekat bahagian belakang, kawan dia yang si Sean tu, yang dia nampak kononnya kawan dia tu ada kat belakang. Kawan dia cakap, apa yang kau cakap ni? Aku kat sini. Dia cakap macam tu kan dengan kawan dia lah. Dan kawan dia kata, tadi bukan kau kat depan aku ke? Lepas tu kau pergi ke arah masuk ke dalam hutan kan? Tak ikut track lah. Jadi dia kata, tak, daripada kat bawah tadi kan aku kat belakang kau. Dia kata macam tu. Kat situ kan, keadaan dah jadi macam tegang. Yang lain-lain macam dah mula takut lah. Dan kemudian dia orang cepatkan juga untuk pergi. Alhamdulillah lah, sampai jugalah ke shelter yang dia orang nak pergi ni. Dan kemudian dia orang bermalam dekat situ. Alhamdulillah waktu dia orang berkemah apa semua ni memang tak ada apa-apa. Awal pagi tu dia orang mula naik ke puncak. Itu adalah pengalaman seram dia yang pertama. Pengalaman seram dia yang kedua ni pula bunyi macam ni. Kisah seram yang kedua ni dikatakan berlaku selepas kejadian yang pertama tadi, yang mana dah lama lah. Kisah pertama dah berlaku lama, baru kisah yang kedua ni, yang mana pada waktu itu umur si Budi ni adalah 28 tahun. Mana kalau waktu tu dia mungkin 21-22, kira dah berapa tahun kan. Yang mana pada waktu tu dia berada di rumah dia lah. Kawasan rumah dia ni dengan Gunung Kerinci ni memang tak jauh. Memang tak jauh. Jadi dia duduk dekat rumah dia pada waktu tu, memang tak ada pergi mendaki pun lah. Dan dia ada dapat, orang kata, berita yang mana ada seorang pendaki yang hilang. Yang mana pendaki ini adalah warga Filipin. Filipin.
Dan dia dapat tahu pun daripada orang-orang kampung lah, sebab kawasan kampung kan, mana ada laptop, apa semua, telefon ni semua boleh dikatakan tak ada lah kan dekat kampung tu. Jadi dia dapat berita pun daripada orang-orang kampung. Yang mana waktu tu dia tengah berada di rumah kan, duduk relax-relax, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Tek tek tek. Benda ni berlaku tengah hari Yang mana bila dia dengar, siapa yang datang kan? Dia pun pergi ke arah depan pintu, buka, dan didapati depan pintu dia ada 2 orang ranger hutan, dan kemudian ada beberapa orang polis, dan kemudian ada ni lah macam malim gunung tu kan, berdiri depan rumah dia. Dan kemudian dia cakap, kenapa ni? Aku nak minta pertolongan kau untuk naik Gunung Kerinci. Dia cakap macam tu. Kenapa? Kau tak dengar berita ke? Ada seorang pendaki hilang. Ada dengar. Tapi apa? Kenapa aku kena pergi? Dia cakap macam tu kan. Dan maling gunung ni bercakap, sebenarnya dia perlukan orang yang kenal gunung ni. Dia ada, tapi dalam 2 orang macam tu, dia perlukan lebih ramai lah. Sebab dia orang kena cari sebelum malam. Kena jumpa sebelum malam. Bukan kena cari sebelum malam. Kena jumpa orang ni sebelum malam. Kalau sampai malam tak jumpa, unit orang kata kumpulan SAR akan naik lah. Search and Rescue akan naik. Mungkin tentera dia ke, kat sana saya tak pasti. Kalau kita kat sini bomba kan. Diorang pula akan naik. Mula-mula ni lah dulu. Orang-orang yang daki gunung ni akan naik dulu. Dengan ranger, apa semua cari. Dan kemudian dia kata, okey lah, sebabkan perlukan bantuan dia. Dia pun pergilah bersiap, ambil barang-barang dia apa semua. Waktu dia nak keluar, dia terserempak dengan ayah dia. Yang mana ayah dia berada dekat rumah lah waktu tu. Ayah dia kata, nak pergi mana ni? Dia cakap dia nak naik gunung, nak cari orang. Ada orang hilang lah kan, pendaki yang hilang. Ayah dia cakap, ayah dia tak sedap hati. Ayah dia macam ada rasa something yang tak best lah. Jadi dia halang lah si Budi ni untuk pergi. Tapi Budi ni cakap, tak boleh, dia kena pergi juga, bantu. Kalau tak kesian kan. Berapa orang je yang ada dekat depan rumah dia tu. Okey lah, kalau macam tu ayah nak ikut. Ayah dia nak ikut sekali. Okey, tak apa. Dia bawa ayah dia sampai dekat kaki gunung ni. Sebelum dia nak naik, dia orang adalah perbincangan dia dulu kan. Ayah dia hanya duduk dekat bawah je. Menadah tangan doa tau. Mintalah pertolongan daripada Allah SWT. Dan kemudian dia orang mulakan perjalanan. Sebelum dia jalan ni, ayah dia cakap, mulut jangan berhenti, wirid lah ataupun berzikir, baca niat dalam hati waktu cari tu. Ayah tak sedap hati. Okey. Dia pun naik dengan maling-maling gunung yang lain, dan kemudian adalah orang kata polis yang ikut apa semua kan. Waktu dia masuk ke dalam hutan ni, dah hampir ke tengah-tengah perjalanan, dia baca kan, zikir dekat mulut dia. Tiba-tiba dekat telinga dia terdengar seperti ada suara perempuan menangis. Yang mana pada waktu tu dah hampir senja lah. Jadi dia dengar. Suara tangisan ini seolah-olah macam sayup tau. Suara tangisan ni macam sayup. Dan kemudian dia berdirilah dekat mana dia berdiri kan. Dia terus macam terberhenti. Dia macam dengar, daripada mana datang ni suara ni? Dia cakap macam tu. Ada beberapa rakan dia datang dan kemudian tanya kepada dia, kenapa berhenti kan? Dia cakap, dengar tak? Dia buat macam tu lah telinga kan, dengar tak? Kawan-kawan dia kata, tak ada, dengar apa? Sekejap, aku nak ikut. Aku ada dengar suara perempuan menangis. Aku nak ikut. Suara tu datang daripada mana? Dia cakap macam tu. Dan kawan-kawan dia pun teman lah dia. Bawa sekali kan. Ada beberapa orang polis. Jalan lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Barulah dia jumpa. Mana datang suara tu. Yang mana bila dia sampai je dekat tempat tu, ada seorang perempuan yang mana saya kata tadi, perempuan Filipin ni kan. Dia dalam keadaan lemah, terbaring dan kemudian menangis. Terus diorang angkat, bawa turun ke bawah. Semua orang bertanya kepada dia, macam mana boleh orang kata dia dengar kan suara tangisan tu. Sebab jauh, jarak antara tempat dia berdiri, dia dengar mula-mula, dengan jarak dia jumpa perempuan tu jauh. 15 minit jalan kaki. Maknanya kalau kita menjerit pun kan, panggil, susah kita nak dengar. Apatah lagi menangis sayup macam ni kau boleh dengar. Dia tanya macam tu lah. Dan kemudian Budi ni hanya mampu jawab satu je. Mungkin Allah bantu dia waktu tu. Allah bantu dia. Dan ayah dia pula kat bawah kan, doakan semoga diorang punya pencarian ni dipermudahkan. Alhamdulillah lah. Dan dia kata yang ini, kisah kedua ini lebih kepada kisah yang miracle lah. Keajaiban. Macam mana dia boleh dengar, dia pun tak pasti benda tu. Kan? Hebat kan? Itulah pentingnya doa. Dan dia kata biasanya jarang lah, sepanjang dia jadi guide ni, orang apa? Guide pula dah.
navigator ke ataupun juru pandu untuk naik gunung ni, jarang sebenarnya orang-orang luar macam Mak Saleh apa semua kena, jarang. Sebab apa? Orang sana dia tak berapa percaya dan kemudian dia orang kan Kristian, ada yang macam tak ada agama pun ada. Dia cakap dia tak ada agama. Jin dan syaitan ini kita kan tahu kan dia punya apa niat dia ganggu kita ni. Tujuan dia adalah untuk menyesatkan kita. Jadi kebiasaannya yang kena memang rasanya orang Islam lah. Mungkin pendaki daripada Malaysia, pendaki daripada Indonesia sendiri, biasanya akan kena gangguan. Tapi Mak Saleh ni jarang. Jarang sangat kena lah. Tapi inilah dua gangguan. Yang pertama tadi ada juga Mak Saleh yang kena. Dan kemudian yang warga Filipin tu hilang. Mungkin dia tersesat lah kot kan, terkeluar daripada jalur ataupun terkeluar daripada trek, sesat. Dan dia ada berpesan lah di kiriman dia ni, tak kisahlah kepada semua pendaki gunung, mau daripada Indonesia sekalipun ataupun daripada Malaysia sekalipun, berhati-hatilah bila masuk ke kawasan gunung ataupun hutan, berhati-hati kerana itu adalah kawasan dia kan. Saya pernah dengar ceramah yang mana bila Nabi Adam diturunkan kan, turun daripada syurga ke dunia ni ataupun dekat dunia ni, Allah dah halau semua makhluk-makhluk jin apa semua ni masuk ke hutan-hutan, pergi ke laut. Saya pernah dengar lah ceramah ni, Ustaz Zaidrus kot. Sebab tu kalau kita nak masuk ke kawasan hutan, nak masuk ke kawasan orang kata nak pergi mancing kat laut, kena banyak baca doa. Sebab itu adalah kawasan dia. Betul tak kan? Dan kebanyakannya orang-orang yang luar negara, ini Budi tulis lah yang mana orang-orang luar negara ni, Asia Tenggara dia tak risau. Sebab kita ni di bahagian Asia Tenggara ni lebih menjaga adab. Apabila masuk ke dalam kawasan macam hutan, kita tahu adab kita. Tapi orang-orang yang belah-belah sana lah kan, dia jenis kadang-kadang dia main langgar je. Itu yang bahaya tu. Betul tak? Dan itulah dua pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Budi. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Naufal. Yang mana Naufal ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah berlaku kepada diri dia ketika dia tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di area Kemaman, Terengganu. Kisah dia berbunyi begini. Naufal nyatakan di dalam kiriman yang ini berasal daripada Kelantan, tapi dia bekerja di area Kemaman lah, dan dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah. Dia duduk di rumah sewa ni bersama dengan housemate dia yang lain lah, dan kebanyakan housemate dia bekerja kilang. Hanya dia seorang saja yang pengawal keselamatan. Dan pernahlah berlaku satu hari yang mana dikatakan dalam rumah dia ni, kebanyakannya yang pekerja kilang ni semua dapat cuti tau. Dapat cuti, dan kemudian dia orang pulanglah ke kampung masing-masing. Ada yang balik ke Pahang, ada yang balik ke KL lah, macam tu. Dan tinggallah dia seorang je dekat rumah. Dan dia ni dalam rumah dia, ini ditulis lah dalam kiriman. Dia kata dia dekat dalam rumah ni, dia je yang tak boleh tengok benda-benda sepah ni. Tapi bila awal-awal dulu dia selalu juga kemas rumah dia ni, dapur apa semua. Tapi bila lama kelamaan dia rasa fed up sebab kawan-kawan dia tak kemas kan. Dia je kemas, lepas tu nanti sepah balik. Dia kemas nanti sepah balik. Lala dia kata dia malah nak ambil tahu. Tapi dekat rumah sewa dia ni, dikatakan dekat bahagian depan, orang kata pintu yang nak pergi ke arah dapur ni, depan pintu tu, ada tergantung satu macam bungkusan kuning tau. Yang memang waktu dia masuk pun rumah sewa tu, kawan-kawan dia dah ada lah, housemate dia yang lain dah memang tinggal kat situ dulu. Dia masuk, dia kata benda kuning tu memang ada dekat atas pintu. Dan kemudian dia tanyalah kawan-kawan dia, ni apa benda ni? Tak tahu, masa kita masuk memang dah ada. Kita orang tak usik lah, dia buat tak tahu je, dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa. Dia pun just tak endahkan lah. Okey, waktu kawan-kawan dia balik ke kampung, yang mana waktu tu dia tinggal seorang dia tak balik kampung lah sebab dia bekerja kan. Dia duduk kat rumah, dia kata dia seorang, dia mulalah kemas daripada ruang tamu, pergi ke bilik dia, ke dapur kan, yang mana pinggan-pinggan yang tak basuh semua dia basuh.
clear lah, kira clean lah rumah dia ni. Dia sapu, siap mop apa semua. Dan kemudian dia tak tahu kenapa mata dia rasa macam semak tau. Apa benda kuning ni, dia cakap macam tu. Dan kemudian dia ambil tangga, dia panjat, dia ambil bungkusan ni. Dan kemudian dia cuba pegang. Dalam dia seolah-olah macam ada pasir. Tapi dia tak buka lah. Dan dia kata, ni benda apa ni? Syirik ni semua benda-benda ni. Dia ambil dan kemudian dia buang ke dalam tong sampah. Dia ikat, dia buang dekat tong sampah luar. Okey. Pada malam itu, yang mana dia berada di bilik dia lah. Dekat bilik dia ni tinggal berdua. Tapi kawan dia kan saya kata tadi, balik ke kampung kan. Tinggallah dia seorang. Dia buka lah dia punya komputer. Dia mulalah main game dekat komputer dia. Yang mana belakang dia pada waktu tu adalah pintu bilik lah. Pintu bilik tertutup, lampu bawah semua ditutup. Yang hanya buka lampu, bilik dia je. Bila dia main ni kan, dia dah mula main game apa semua. Dia rasa macam, tak best lah. Main dalam keadaan terang, dia tutup lampu. Dia main. Dan kemudian entah macam mana, dia macam terdengar tau. Macam ada suara pintu yang dibuka. Macam tu. Tapi waktu tu dia pakai headphone. Headphone. Jadi dia angkat macam ni je. Dia kata dia angkat. Ada bunyi pintu ke? Dia kata itu. Tapi dia tak tengok pintu belakang. Dia hanya angkat je. Apalah. Dia salah dengar kot. Dia pun main game. Tak macam mana. Dia kata dia bangun untuk keluar daripada bilik lah, nak ambil sesuatu dekat dapur. Mungkin air. Dia tulis, dia kata dia nak ambil sesuatu. Jadi dia pun pusingkan kerusi dia. Dia pandang ke arah pintu. Terkejut dia apabila dia tengok pintu bilik dia terbuka dengan luas. Dan kemudian dia pun bangun. Dia pergi ke arah depan pintu bilik dia. Dia macam tengok kiri kanan kan, tak ada orang. Dan dia ingat sangat yang pintu bilik dia waktu tu dah tutup. Dia dah tutup sebelum dia main game tu. Tapi bila dia pusing, dia kata pintu dia terbuka kan. Dia turun ke bahagian bawah. Dia tengok kat bawah pun memang tak ada orang. Dia ambil apa yang dia nak ambil tu. Dia naik semula ke bilik dia. Dan kemudian tutup pintu. Dia sambung balik apa yang dia buat. Dia buat mungkin dia tengah main game kan. Tiba-tiba dia terdengar pintu dibuka dan kemudian dihempas. Tang gitu tau. Kejut dia. Dia kata dia terus toleh ke belakang, pintu lagi sekali nampak dah terbuka dan kemudian betul-betul kat depan pintu dia macam ada orang yang lalu. Macam ada orang lalu tau. Waktu ni dia kata berderau darah dia. Dia kata dia dah takut lah sebab dia kata mana ada orang dalam rumah ni, aku seorang je. Dia kata macam tu. Dan sepanjang dia tinggal dalam rumah ni, tak pernah pula ada kisah-kisah gangguan. Tak pernah ada kisah gangguan tau. Malam tu dia kata dia tak tenteram lah. Dia tidur apa semua kan. Dan kemudian dia buka semua lampu. Kecuali lampu bilik dia lah sebab dia nak tidur kan. Dia kata dia baring. Betul-betul kepala dia menghadap ke arah pintu kan. Yang mana kat luar pintu ni lampu terbuka. Dan kemudian dekat bawah pintu ni dia nampak macam ada kaki orang berjalan. Munda mandi depan pintu lah. Tapi tak ada ketukan, tak ada apalah. Dia hanya pejamkan mata, cuba untuk tidur. Dan kemudian dia kata selang daripada tu tuan rumah datang mungkin nak cek apa-apa. Dan kemudian tuan rumah ni terkejut. Dia kata mana bungkusan kuning dekat depan pintu dapur ni. Kawan-kawan ni pun tak perasan. Lah, mana pergi bungkusan ni Tanya kawan-kawan yang lain kan. Semua cakap tak tahu. Dan kemudian bila tanya si Naufal ni, baru Naufal cakap sebenarnya saya dah buang benda tu. Sebab benda tu tergantung je kan. Semak mata saya tengok, saya buang. Muka tuan rumah ni jadi macam marah tau. Marah yang teramat sangat. Tak tahu kenapa. Dan kemudian selang daripada tu, tuan rumah datang balik semula, bawa satu lagi bungkusan kuning, gantung kat situ. Tapi selepas dia gantung benda kuning ni, gangguan dalam rumah tu tak ada lagi dah. Tak tahu dah. Adakah itu orang kata apa? Pendinding ke? Dia pun tak pasti itu apa. Tapi selepas orang tu letak je, gangguan terus tak ada. Sebelum tu ada je gangguan-gangguan tau. Bunyi macam ada orang jalan dalam rumah. Bukan dia seorang je kena tau. Kawan-kawan dia lain pun ada kena. Tapi tak ada penampakan tu, tak ada lah. Yang penampakan hanya dia seorang malam tu. Macam ada orang lalu depan pintu bilik dia. Yang lain-lain macam bunyi-bunyi, orang kata tingkap lah, bunyi macam ada bunyi kat dapur lah. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Itu je. Gangguan-gangguan yang macam tu je yang kawan-kawan dia kena. Dan pada mulanya kawan-kawan dia heran juga. Apasal tiba-tiba rumah ni ada gangguan kan. Padahal sebelum ni tak ada. Tapi betul-betul lepas dia buang benda kuning tu, gangguan tu muncul.
Bila gantung balik, tuan rumah gantung balik semula, mungkin yang baru, gangguan tu dah tak ada lagi. Tapi setahu saya tak arif lah dalam benda ni kan. Saya cuma nak tanya anda lah, para penonton. Kalau pagar rumah, biasanya saya tengok dah dihitam, dicampur dengan garam, betul tak? Tabur kat rumah itu saya pernah nampak lah. Tapi benda-benda macam tu ada ke? Macam tangga-tangga pada saya macam benda tu syirik lah kan. Tapi lah. Yang mana yang tahu cuba komen dekat ruangan komen kat bawah. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Naufal. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Sebelum saya teruskan dengan penutup saya ni, saya nak terangkan dululah ataupun saya nak jelaskan kenapa 2 minggu yang sebelum ni saya tak buat video. Ramai yang tanya saya di ruangan komen dan juga ada yang DM saya melalui Telegram kan. Bang tak ada video baru ke? Bang dah tak buat video YouTube ke? Macam-macam lah kan. Saya terharu sangat sebab ramai yang tunggu video saya. Kat sini saya nak jelaskan yang mana saya buat editing, recording, saya menggunakan satu telefon. Yang mana telefon tu lah telefon harian saya. Telefon ni juga saya guna untuk editing dan juga recording. Baru-baru ni anak saya bawa main telefon saya. Agaknya waktu tu saya dalam bilik air. Saya tak tahu benda ni. Saya keluar bilik air, saya tengok telefon saya dah ada kat lantai. Saya pun ambil, saya tengok alhamdulillah lah tak ada pecah, tak ada apa kan. Dan rupanya anak saya pegang. Lepas tu dia terjatuh, agaknya dia dah takut, ditinggal dia. Tu yang telefon tu ada kat bawah. Dan saya tengok okey lah, tak ada apa-apa yang rosak. Cuma waktu saya buat editing, masalah tu timbul. Yang mana handphone saya mati sendiri. Waktu saya tengah editing kan mati. Apa ni? Lepas tu pegang panas tau. Kenapa handphone saya jadi macam ni kan? Jadi dia dah mengganggu lah saya punya tempo editing tu. Biasanya saya kalau editing video dalam masa 3 jam straight, saya fokus, saya boleh siapkan lah video tu. Tapi bila mana asyik mati. Lepas tu nak hidup kami susah lagi. Dia dah mengganggu lah, melewatkan masa saya editing tu. Ada 2 video, yang mana video yang saya post pada hari Isnin dengan pada hari Rabu. Mesti anda pelik, selang sehari dah ada video baru. Betul, video tu saya dah rekod lama dah. Sebelum tu lagi, yang dalam 2 minggu tu sepatutnya saya post video tu lah. Tapi proses editing tu yang menyebabkan saya masalah lah. Dan waktu saya rekod pun video ni, yang anda tengah tonton ni, waktu kisah si Budi yang naik gunung tu kan, saya tengah rekod kan, sedap bercerita, tiba-tiba saya nak tekan stop, dah habis cerita kan. Handphone saya mati punya. Saya cakap seorang-seorang je. Dah kena buka, kena on balik, rekod balik daripada mula. Aduh, pening saya. Ni cabaran saya lah kan, dugaan nak buat macam mana. Tapi itulah dia. Sebab itulah saya tak post video lama. Jadi saya mohon maaf sangat-sangat lah kepada anda semua. Dan saya sangat-sangat terharu. Terus terang saya cakap. Ramai yang tanya saya, ramai yang tunggu video saya kan. Jadi kita macam tak sangka sokongan yang anda berikan sampai ke tahap ini kan. Daripada yalah 0 subscriber sampai dah sekarang 8,000 lebih kan, 8,300 saya last tengok lah. Jadi insyaAllah doakan saya, semoga saya murah rezeki. Kok saya boleh tambah satu telefon lain untuk recording dengan editing saja kan. Tak campur lah dengan handphone lain. Doakan saya Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Dan yang mana anda semua nak bagi saya tips, bolehlah tekan button super thanks dekat bawah ya. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.